Selamat pagi dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada kamu semua. Okey, untuk sesi pembelajaran hari ini, kita akan melihat kepada ayat pasif kepada ayat aktif. Okey, pada kelas sebelum ini cikgu telah mengajar kepada kamu bagaimana nak menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. So, jadi daripada ayat pasif yang kamu telah tukarkan, kita nak kembalikan balik ayat itu kepada ayat aktif. So, jadi kita akan lihat bagaimana kita nak menukarkan ayat pasif kepada ayat aktif. Okey, sebelum cikgu meneruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin imbas kembali apa yang telah kita belajar dan bagaimana kita nak menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Okey, kita akan menggunakan dua formula ataupun dua cara untuk menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Cikgu harap kamu semua masih lagi ingat cara untuk menukarkan ayat tersebut dengan menggunakan dua formula yang telah kita belajar sebelum ini. Okey, jadinya kita tengok yang pertama. Andai kata dalam soalan diberikan kata ganti nama diri yang ketiga. Okey, kalau dalam soalan diberikan kata ganti nama diri yang ketiga, kamu kena guna formula yang pertama ini. Okay, di mana kamu perlu mengenal pasti objek dalam soalan, kemudian kamu kena mengenal pasti kata bantu. Okey, kata bantu ini optional, sama ada mungkin diberikan dalam soalan, mungkin tiada. So, jadi kalau dalam soalan ada kata bantu, kamu letak. Kalau dalam soalan tiada kata bantu, kamu abaikan. Kemudian kata kerja, kata sendi nama, kata ganti nama diri yang ketiga dan yang terakhir adalah keterangan. Jadi ini adalah dia punya susunan kalau kamu nak tukarkan ayat aktif kepada ayat pasif kata ganti nama diri ketiga. Okey, dalam formula ini kamu perlu ingat dua perkara. Pada bahagian kata kerja, kamu perlu membuang segala imbuhan yang terdapat pada kata kerja tersebut. Sebagai contoh, memasak. Okay, kalau kamu lihat pada kata kerja memasak, dia menerima imbuhan me. Jadi kamu kena buang imbuhan me, kemudian kamu kena letak imbuhan di. So, jadi kata kerja kamu, bila kamu pasifkan ayat tersebut, dia akan menjadi dimasak, bukannya lagi memasak. Okey, satu lagi, apabila kamu dah menukarkan dia punya imbuhan kepada di, kamu juga harus kena letak kata sendi nama oleh. Selepas kata kerja, kamu kena letak kata sendi nama oleh. So, jadi yang ini memang wajiblah kamu kena letak. Kemudian, kamu letak kata ganti nama diri yang ketiga dan unsur keterangan. So, jadi yang ini tiada masalah. Cuma kamu perlu ingat, kalau kata ganti nama diri yang ketiga, kamu kena buang imbuhan me, meng, mem, semua. Semua imbuhan yang bermula dengan mem, so kamu kena buang dan kamu kena tambah dengan imbuhan di. Okey, itu kalau kata ganti nama diri yang ketiga. Kalau kata ganti nama diri yang pertama atau kedua, masih lagi menggunakan cara yang sama tetapi kedudukan je sahaja yang berubah. Okey, kita tengok. Yang pertama, objek. Kata bantu sama juga. Kalau dalam soalan diberikan kata bantu, kamu perlu letak. So, kalau tiada kata bantu dalam soalan, abaikan. Kemudian kamu kena letak sini kata ganti nama diri yang pertama atau kedua. Kemudian kamu kena letak kata kerja dan keterangan. Untuk ayat pasif kata ganti nama diri yang pertama dan kedua, tiada kata sendi nama. Hanya untuk kata ganti nama diri yang ketiga sahaja kamu perlu letak oleh. Okay, manakala pada bahagian kata kerja, kamu perlu membuang segala imbuhan.
Kalau kata ganti nama diri yang ketiga, kamu buang segala imbuhan, kamu tambah di. Tetapi pada kata ganti nama diri pertama atau kedua, kamu buang segala imbuhan yang terdapat dalam kata kerja tersebut dan kamu hanya perlu meletakkan kata dasarnya sahaja. Contoh, memasak tadi. So, jadi memasak, kamu kena letak kata dasarnya masak. So, kamu perlu letak masak dan tadi tu kamu kena buang. So, yang ini cikgu tak nak jelaskan lebih panjang sebab kamu dah belajar pada kelas sebelum ini. Yang kita akan lihat pada hari ini adalah bagaimana kita nak menukarkan ayat pasif kepada ayat aktif. Okey, ini formula dia. Kata ganti nama diri pertama, kedua dan ketiga. Okay, kalau nak menukarkan ayat aktif kepada pasif, dia ada dua formula. Tetapi kalau pasif kepada aktif, kita hanya guna satu sahaja formula, iaitu kata ganti nama diri pertama, kedua dan ketiga. Kemudian kamu kena letak kata bantu kalau ada, kalau tiada, tidak perlu meletakkan kata bantu. Kemudian kata kerja, objek dan keterangan. Kalau kamu lihat susunan formula ini, dia lebih kepada satu ayat yang lengkap lah. Maksudnya ada subjek, ada predikat. Kalau kamu tengok yang di atas, yang ini subjek, predikat semuanya dah terbalik-terbalik. Ada yang ke depan, ada yang ke belakang, ada yang ke tengah. Tetapi kalau ayat pasif kepada aktif, kita nak kembalikan balik ayat itu dalam keadaan subjek dan predikat di mana kedudukan mereka pada kedudukan yang betul, di mana pada permulaan akan ada kata nama, frasa nama, kemudian ada kata bantu, kata kerja, lepas tu ada objek, lepas tu ada keterangan. Ini kan susunan ayat biasa ataupun ayat yang lengkap orang kata. So jadi ini adalah formula dia yang perlu kamu ingat untuk menukarkan ayat pasif kepada ayat aktif. Akan tetapi, dalam pada bahagian kata kerja, kamu kena buang segala imbuhan yang terdapat dalam kata kerja tersebut. Contoh, kamu akan diberikan imbuhan, tapi selalunya dalam kata kerja ini hanya akan ada imbuhan di sahaja. Sebab kalau kamu tengok di atas pun, kita akan hanya meletakkan imbuhan di, tak ada kita letak imbuhan lain. So, jadi apabila ayat pasif itu menerima imbuhan di, kamu kena buang imbuhan di, kemudian kamu kena letak semula imbuhan meng, mem dan sebagainya mengikut kesesuaian kata dasar yang diberikan. Okey, so jadi ini adalah dia punya formula. Okey, sekarang kita akan lihat contoh bagaimana kita nak menukarkan ayat pasif kepada ayat aktif. Seperti yang selalu cikgu ingatkan kamu untuk bahagian tata bahasa ataupun tidak kiralah mana-mana topik, kamu perlu membaca dahulu soalan yang diberikan sehingga habis. Kemudian kamu perlu menganalisis ataupun mengenal pasti mana satu kata nama, mana satu kata bantu, mana satu objek, mana satu keterangan. So, jadi bila kamu dah kenal pasti, okey, sampai sini objek, okey, sampai sini keterangan, okey, ini kata nama, baru kamu boleh menukarkan ayat pasif itu kepada ayat aktif dengan tidak melakukan sebarang kesalahan. Cikgu risau nanti bila kamu nak mengenal pasti, takut nanti kamu contoh, kalau kamu nak ambil objek, mungkin kamu tertinggal satu perkataan di situ. Mungkin ayat objek itu tidak lengkap. So nanti bila kamu tukarkan ayat pasif itu kepada ayat aktif, mungkin ayat kamu akan menjadi salah. Sebab itu cikgu kata, bila kamu nak menganalisis ayat ini, yang pertama kamu kena baca. Kemudian bila dah baca, kamu boleh kenal pasti. Okay, ayat ini, adakah ayat ini merupakan kata ganti nama diri yang pertama, kedua ataupun yang ketiga?
Sebab bila kamu dapat kenal pasti ayat pasif ini merupakan kata ganti nama diri yang keberapa, secara automatik kamu dah tahu, okey, kalau kata ganti nama diri yang ketiga, okey, yang pertamanya mesti objek. Okey, selepas objek mesti ada kata bantu. Lepas kata bantu mesti ada kata nama. Lepas kata nama mesti akan ada kata kerja. Selepas kata kerja mesti unsur keterangan. So jadi bila kamu dah mahir menentukan ataupun menganalisis perkara tersebut, so jadi kamu akan lebih mudah, lebih cepat untuk memproses ayat yang diberikan. Okey, jadi kita akan lihat kepada yang contoh pertama. Barangan yang penting sahaja perlu kita bawa ke tapak perkhemahan di atas bukit itu. Okey, jadi sekali baca kamu dah boleh dapat kenal pasti sama ada ayat ini merupakan ayat pasif kata ganti nama diri yang ke berapa. Okey, kalau kamu dapat kenal pasti, okey di sini. Kita merupakan kata ganti nama diri yang ke dua. So, jadi kalau kata ganti nama diri yang kedua, secara automatik kamu dah tahu yang ini. Mesti objek di hadapan, selepas itu kata bantu, kata ganti nama diri, kata kerja dan unsur keterangan. Okey, jadi sekarang kita dah kenal pasti kita. So, jadi kamu letak sahaja di bawah ini, kita. Kemudian kata bantu. Ada tak dalam soalan ini diberikan kata bantu? Iya, ada kata bantu. Okey, mana kata bantunya? Okey, di sini. Perlu. Perlu merupakan kata bantu. So, jadi kamu letak perlu. Kemudian, di manakah kedudukan kata kerja? Okey, selalunya kata kerja kalau ayat pasif kata ganti nama diri pertama atau kedua mesti akan hadir selepas kata ganti nama. Okey, nampak tak di sini? Ini kata ganti nama. Di hadapan dia mesti kerja. So, jadi ini adalah kata kerja kamu, bawa. So, jadi kamu letak sini, bawa. Okey, kemudian kita cari objek. Okey, objek seperti yang cikgu bagi tahu, mesti akan hadir pada setiap awalan perkataan, bukan perkataan, setiap permulaan ayat. So, jadi ini adalah kamu punya objek. Barangan yang penting sahaja. So, jadi kamu letak sini. Okay, sebab tu cikgu bagi tahu, kamu kena tahu sehingga mana objek itu. Contoh macam tadi, kita dah kesan ini adalah kata ganti nama. Okay, lepas tu kita dah kesan ini adalah perlu. Okay, jadi di hadapan dia sudah semestinya semua itu adalah objek sebab dalam formula kita cuma ada objek, kata bantu, kata ganti nama. So, tak ada lagi perkataan lain ataupun frasa lain di situ. So, jadi kita akan tahu barangan yang penting itu, barangan yang penting sahaja merupakan kita punya objek. So, jadi kita ambil, letak di sini. Kemudian unsur keterangan adalah selepas kamu punya kata kerja. So, jadi kamu tapi cikgu tak menggalakkan kamu buat seperti yang cikgu buat ini dalam peperiksaan. So nanti ini akan dia akan membazir masa kamu untuk mencari satu persatu lepas tu kamu nak tulis. Kalau kamu buat latihan, kamu boleh buat seperti ini. Tetapi kalau dalam waktu exam jangan buat sebegini ya. Okay. Dalam exam kamu hanya boleh buat sama ada gariskan ataupun kamu buat kurungan je. Buat kurungan lepas tu kamu tulis itu. Katakan tidak berdiri yang keberapa, lepas tu kamu tulis sini, buat kurungan dekat perlu. Okay, ini kata bantu. So, jadi kamu senang. Tapi kalau buat latihan, biasakan buat macam ni supaya kamu biasa dengan mengenal pasti dia punya subjek, dia punya objek, kata kerja dan keterangan dan sebagainya. Okay, dah selesai ke belum kita punya menganalisis kita? Okey, kita dah ada kata ganti nama, dah ada kata bantu, dah ada kata kerja, dah ada objek dan keterangan. Okey, satu lagi yang kita belum buat iaitu pada bahagian kata kerja, kita perlu membuang imbuhan dan menambah imbuhan meng dan sebagainya yang bersesuaian dengan kata dasar. Okey, kalau kamu lihat di sini,
kata kerja yang diberikan adalah bawa. So kalau kamu lihat memang tiada imbuhan diberikan pada kata dasar tersebut. So jadi bila tak ada, tak perlu risau, kita tak perlu buang. Cuma kita perlu tambah. So jadi untuk bawa, kata kerjanya adalah membawa. So kita tambah mem dan bawa. So jadi selesai untuk penukaran kata kerja dan penambahan imbuhan mem. So jadi ayat penuh kita akan jadi seperti ini. Kita perlu membawa barangan yang penting sahaja ke tapak perkhemahan di atas bukit itu. Kita merupakan kata ganti nama, perlu merupakan kata bantu, membawa barangan yang penting sahaja merupakan kamu punya objek dan ke tapak perkhemahan di atas bukit itu merupakan unsur keterangan. Okey, sekarang kamu boleh lihat perbezaan antara ayat pasif dan juga ayat aktif. Ya, ayat pasifnya adalah barangan yang penting sahaja perlu kita bawa ke tapak perkhemahan di atas bukit itu. Okey, kalau kamu tengok ayat pasif ini apabila dah ditukarkan menjadi ayat aktif, dia akan menjadi kita perlu membawa barangan yang penting sahaja ke tapak perkhemahan di atas bukit itu. Okay, ini adalah cara untuk kita menukarkan ayat pasif kata ganti nama diri yang kedua kepada ayat aktif. Okey. Cikgu harap kamu faham cara nak menukarkan ayat pasif kepada ayat aktif. Yang penting kamu jangan menghafal formula, tetapi kamu cuba aplikasikan formula tersebut dalam soalan-soalan yang diberikan. Kalau kamu menghafal, itu yang kadang-kadang kamu akan menjadi blank bila soalan ataupun bila soalan yang diberikan kepada kamu adalah mengelirukan kamu ataupun dia memberi soalan-soalan yang pendek. Kalau soalan panjang, mungkin kamu tiada masalah. Contoh macam ni, dalam soalan ini semua unsur ini diberikan. So mungkin kamu tiada masalah. Andai kata kalau soalan yang diberikan adalah pendek, so jadi bila soalan itu terlalu pendek, kamu nak mengenal pasti kamu akan menghadapi kesukaran. Kamu akan mencari mana satu objek, mana satu keterangan. So jadi sebab itu cikgu kata, jangan menghafal formula tetapi cuba fahamkan dan ingat kedudukan dia. Kalau ayat pasif kepada aktif, ayat mesti kena ada apa pada permulaan, kemudian apa dan apa. Kalau kamu menghafal, contoh kalau kamu menghafal, okey, kalau nak tukarkan ayat pasif kepada aktif, dia ada 1, 2, 3, 4, 5 perkara yang perlu ada. Lepas tu kamu hafal, okey, yang pertama saya kena letak kata ganti nama diri 1, 2, 3. Kemudian kamu kena letak kata bantu. Lepas tu yang ketiga kamu blank, tak ingat apa yang kamu nak kena letak. So jadi kamu akan blank terus sampai kesudahnya kalau kamu tak jumpa balik perkataan tersebut. So jadi sebab tu cikgu kata, bila kamu dapat soalan, kamu kena baca dulu soalan, kemudian bila dah baca, kamu kenal pasti ayat pasif ini merupakan ayat pasif yang mana? Adakah ayat pasif kata ganti diri yang pertama, kedua, atau ayat pasif kata ganti nama diri yang ketiga? So jadi bila kamu dah kenal pasti, so jadi kamu dah tahu, okey, kalau ayat pasif yang ketiga ni mesti kedudukan dia macam ni. So bila kamu baca ayat ini, kamu dah tahu, oh yang ini adalah objek, oh yang ini adalah kata bantu, yang ini adalah kata kerja. So jadi itu memudahkan kamu kalau kamu memahami formula. Kalau kamu menghafal, kamu memang akan menghadapi kesukaran. Okey, cuba kita lihat kepada contoh yang kedua. Ayat pasif yang diberikan adalah majalah berkaitan sejarah Malaysia itu telah dibaca oleh Hashim pada minggu lalu di perpustakaan sekolahnya. Okey, sekali imbas kamu baca, kamu dah boleh kesan. Ini merupakan ayat pasif yang keberapa? Okey, kalau cikgu baca, cikgu boleh tahu ini merupakan ayat pasif kata ganti nama diri yang ketiga. Okay, kenapa cikgu tahu itu adalah kata ganti nama diri yang ketiga? Sebabnya yang pertama
Hashim. Hashim merupakan kata ganti nama diri yang ketiga. Kemudian kamu lihat pada kata kerja, baca. Okey, pada kata kerja ini, dia menerima imbuhan di. Hanya pada kata ganti nama diri ketiga sahaja kita akan meletakkan imbuhan di. Jadi cikgu dah tahu, okey, dibaca. Okey, ini confirm merupakan kata ganti nama diri yang ketiga. Berbanding yang di atas, dia hanya ada bawa. So bila bawa, kita dah tahu ini confirm adalah kata ganti nama diri yang pertama atau kedua. Okey, kembali kepada soalan yang kedua. Okey, kita kenal pasti satu per satu. Okey, seperti cikgu cakap tadi, dalam soalan ini Hashim merupakan kata ganti nama diri yang ketiga. Kemudian kamu tulis situ Hashim. Kemudian kata bantu. Okey, kata bantu. Kita ada kata bantu oleh di sini. Kata bantu oleh. Bukan oleh. Itu adalah kata sendi nama. Kita ada kata bantu telah. Oleh bukan kata bantu ya. Dalam ayat inilah. Okey, Hashim telah merupakan kata bantu. Kemudian kata kerja. Okey, seperti cikgu cakap tadi, dibaca merupakan kata kerja. Kita letak dulu dibaca. Kemudian objek. Okey, kita dah tahu telah ini merupakan kita punya kata bantu. Jadi jangan ambil dia. Okey, objek adalah majalah berkaitan sejarah Malaysia itu. Okey, dalam semua ayat pasif, objek akan berada di hadapan. Ingat, objek akan berada di hadapan dan unsur keterangan sahaja tidak akan berada di mana-mana. Maksudnya unsur keterangan itu memang kedudukan dia dalam semua ayat berada di belakang ayat. Okey. Kemudian unsur keterangan. Okey, ini unsur keterangan. Pada minggu lalu di perpustakaan sekolahnya. Sebab tu tadi cikgu bagi tahu, bila kamu buat kurungan, bila kamu gariskan dia, kamu dah tak perlu mencari. Okey, tadi Hashim dah habis kat situ. Okey, lepas Hashim, dari mana mulanya keterangan? Okey, adakah pada perpustakaan? Adakah pada minggu lalu? So kamu tak perlu risau. So jadi, bila kamu tahu Hashim merupakan kata ganti nama, selepas kata ganti nama pada formula ayat pasif kata ganti nama diri ketiga, selepas ini nampak tak? Dia memang hanya ada unsur keterangan. So jadi kamu ambil sahajalah kesemua ini sebagai unsur keterangan. Jadi kita dah ada semua. Okay. Tetapi jangan lupa untuk menukarkan kata kerja, sekiranya kalau ada imbuhan, kita buang imbuhan dan tambah imbuhan yang bersesuaian dengan kata kerja yang diberikan. So jadi dalam kata kerja ini, imbuhan yang diberikan adalah dibaca. Jadi kita perlu membuang imbuhan dibaca, kemudian kita perlu menambah imbuhan membaca. Baca. So jadi baru komplit. Okay, baru kamu boleh tulis ayat yang selengkapnya. Iaitu Hashim telah membaca majalah berkaitan sejarah itu pada minggu lalu di perpustakaan sekolahnya. So jadi ini adalah ayat aktif. Ayat pasif yang diberikan adalah majalah berkaitan sejarah Malaysia itu telah dibaca oleh Hashim pada minggu lalu di perpustakaan sekolahnya. Okey, bila kita jadikan dia ayat aktif, dia akan menjadi Hashim telah membaca majalah berkaitan sejarah Malaysia itu pada minggu lalu di perpustakaan sekolahnya. So, jadi ini adalah ayat aktif. Ya, mungkin ada yang akan tanya, cikgu, yang oleh ni kita nak buat apa? Takkan kita nak tinggal sahaja di sini? Kan takut ada student risau bila tertinggal satu perkataan. Tak perlu risau sebab kalau kamu lihat pada formula pun, oleh memang kita tambah sendiri pada ayat pasif kata ganti nama diri yang ketiga. So jadi bila kamu nak tukarkan dia kembali kepada ayat aktif, kamu tinggalkan sahaja dia di situ.
cuma ambil yang perlu sahaja. Okay, so jadi kamu tulis baliklah ke semua ayat ini dengan lengkap. Okay, jadi selesai ayat kamu, ayat aktif untuk soalan nombor 2. Dan suka cikgu ingatkan, kalau soalan seperti ini, kurangkan ataupun kalau boleh jangan lakukan kesalahan ejaan ataupun penggunaan imbuhan kata besar, penggunaan huruf besar, huruf kecil. Kalau boleh jangan buat. Kenapa cikgu kata jangan buat? Sebabnya bila kamu tersalah letak imbuhan huruf besar, huruf kecil. Yang ini contoh Malaysia. Kamu letak huruf kecil, maka kamu akan mungkin salah jawapan kamu, mungkin akan dapat markah 1. So, jadi kalau dalam soalan diberikan Malaysia itu huruf besar, pastikan kamu tulis juga seperti huruf besar. Lagipun Malaysia merupakan kata nama khas. So, jadi kamu kena memang tulis huruf besar. Okay, kenapa cikgu kata sebegitu? Sebabnya dalam soalan ini, soalan telah diberikan dan kamu punya jawapan pun hanyalah berdasarkan soalan yang diberikan. Jawapan semua ada di sini. Yang kamu perlu buat hanya tukarkan dia pada kedudukan yang betul, kemudian kamu jadikan dia ayat. Bila kamu menyalin semula soalan yang diberikan sebagai jawapan, kamu kena jawab dan juga menulis dengan betul tanpa ada sebarang kesalahan bahasa ataupun kesalahan ejaan. Okay. Itu kamu kena ingat tak kisah untuk soalan sistem bahasa ini ataupun soalan-soalan lain, kalau soalan itu telah kalau dalam soalan dia telah memberikan soalan dan jawapan kamu itu berdasarkan soalan yang diberikan, pastikan tiada kesalahan yang kamu lakukan pada jawapan kamu, terutamanya pada soalan subjektif macam ni. Sebab subjektif kamu punya markah 2, kadang-kadang 1. So kalau kamu salah memang automatik tak ada markah. Kalau rumusan dia lain. Rumusan kamu ada, kalau markah isi kamu ada, kamu akan layak dapat 2 markah. Tetapi markah yang kamu akan dikurangkan adalah pada bahagian bahasa sahaja kamu akan kurang. Tetapi markah isi ada. Tapi kalau soalan subjektif macam ni, kalau kamu dah salah ejaan banyak di situ, memang automatik kamu tidak akan dapat markah penuh. Okey, jadi cikgu harap kamu faham dengan cara nak menukarkan ayat pasif kepada ayat aktif di mana kita akan menggunakan formula ini, iaitu kata ganti nama diri pertama, kedua dan ketiga. Kemudian kamu perlu letak kata bantu kalau ada. Kemudian kata kerja, pada bahagian kata kerja kalau ada imbuhan di, kamu kena buang imbuhan tersebut, kemudian kamu kena tambahkan imbuhan yang bersesuaian dengan kata dasar yang diberikan. Ingat kamu hanya perlu menambah imbuhan me, meng, meng dan sebagainya yang bersesuaian dengan kata dasar. Kemudian kamu kena letak objek dan juga frasa keterangan. So, jadi jangan hafal, macam cikgu kata, cuba memahami ataupun cuba aplikasikan. Kamu baca, okey, kamu just boleh tahu. Okey, kalau ayat pasif aktif, okey, ini pertama, kedua, ketiga, keempat. So bila kamu menghafal, nanti dia akan jadi menyusahkan kamu juga nanti. Okey, so jadi untuk kelas kita pada hari ini, cikgu rasa setakat ini sahaja. Okey, sebagai latihan untuk menguji kefahaman kamu, sama ada kamu faham ataupun tidak. Okay, cikgu ada berikan latihan di sini. Ada 7 latihan yang cikgu, ada 9 ataupun 8. Okay, ada 9 latihan cikgu dah berikan di sini. Kemudian untuk latihan, kamu boleh buat analisis seperti yang cikgu buat ni. Maksudnya kamu nyatakan kata ganti nama apa dia, kata bantu apa, kata kerja apa, objek apa. Kemudian baru kamu lengkapkan ayat penuh. Okey. Seperti biasa, siapkan latihan 1 hingga 7. Kemudian setelah siap, nanti cikgu akan buka tapak di Google Classroom dan kamu menghantar gambar latihan yang kamu buat pada Google Classroom. Nanti cikgu akan semak kalau
ada kesalahan yang kamu buat, nanti cikgu akan perbetulkan di situ. Kalau ada lagi yang masih kurang jelas, masih kurang faham dengan penerangan cikgu, so nanti kamu boleh PM cikgu ataupun WhatsApp cikgu, bagi tahu bahagian mana yang kamu tak faham, nanti cikgu boleh terangkan secara apa? Secara perlahan supaya kamu. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, kalau tak ada apa-apa yang nak diajukan, cikgu rasa kita punya kelas pada hari ini cikgu tamatkan di sini saja. Kita jumpa pada kelas akan datang iaitu pada minggu hadapan. Okey, pastikan siapkan kerja yang cikgu berikan, jaga diri, jangan keluar pergi merayau mana-mana pada hujung minggu, duduk dah sahaja di dalam rumah dengan mengulang kaji pelajaran dan buatlah kerja-kerja yang berfaedah pada hujung minggu. Untuk itu, sekian terima. Cikgu akan hantar words ini dalam kamu punya grup kelas. Nanti kamu boleh tengok di situ sahaja. Sekian, terima kasih.